Okey, kita sambung balik topik kita iaitu 2.3 organ utama transpirasi. Sebelum ni kita belajar 2.2 organ utama pertukaran gas. Okey, dan kita sambung hari ni organ utama transpirasi. Pertama sekali saya nak awak tahu apa maksud transpirasi. Okey, boleh tengok dalam buku ni, transpirasi. Transpirasi tu apa dia? Proses kehilangan air. Okay. Proses kehilangan air dalam bentuk uap air dan berlaku secara sejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Maksudnya proses pokok tu hilang air tapi dalam bentuk uap air. Transpirasi okey, yang tu awak tahu transpirasi apa dia. Kemudian kat mana dia berlaku? Transpirasi ni berlaku 90%-nya adalah di bahagian daun. Sebab daun ada liang stoma pada daun. Selain daripada daun, boleh juga berlaku di bunga dan batang. Tapi mostly 90% adalah berlaku di daun. Okey. Kita tengok sini prosesnya. Kita tengok gambar rajah 2.7. Nombor 1. Akar menyerap air daripada tanah. Nombor 2, dekat batang ada xylem. Xylem ni tolong angkut air naik sepanjang batang. Nombor 3, sampai dekat daun. Dekat dalam daun ada urat daun. Dalam urat daun ada xylem. Xylem ni akan tolong angkut air ni sampai dekat daun. Dan nombor 4, akhirnya air akan tersejat keluar melalui stoma yang ada pada daun. So, ni kita zoomkan lah ni. Ni daun. Kemudian ada liang stoma kat sini. Dia liang stoma. Okey. Okey. Seterusnya, mengapakah transpirasi diperlukan dalam tumbuhan? Mengapakah transpirasi sangat perlu? Kenapa pokok tu perlu buat transpirasi? Apakah kepentingan dia? Mengapakah transpirasi diperlukan dalam tumbuhan? Maksudnya dia minta kepentingan dia lah. Kenapa perlu? Kenapa perlu? Okey. Ada 1, 2, 3 kat sini. Okey. Yang pertama, akar tumbuhan menyerap air dan garam mineral. Akar tumbuhan menyerap air dan garam mineral daripada tanah. Bila ada transpirasi, maksudnya pokok tu boleh serap air dan garam, menyerap air dengan garam mineral. Sebab apa dia boleh serap air dengan garam mineral? Sebab pokok tu buat transpirasi. Yang kedua, bila pokok tu buat transpirasi, pokok tu akan dapat kesan sejuk. Macam ni ya. Mengapakah transpirasi diperlukan dalam tumbuhan? Sebab untuk memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan. Kenapa sejuk? Kenapa? Sebab bila air tersejat keluar, air ni akan menyerap tenaga haba daripada daun dan tersejat menjadi uap air. Maksudnya bila pokok tu buat transpirasi, haba tu air akan keluar. Air yang akan keluar tu akan membawa bersama-sama haba. Macam ni contohnya, macam ni lah. Saya lukis. Ni gambar rajah daun. Kan? Bila air tersejat keluar, transpirasi betul tak? Transpirasi kan, ni uap air kan? Uap air. So, bila air tersejat keluar, air tu akan bawa bersama-samanya haba. Dalam uap air ni ada haba. Ada haba. Jadi bila dia bawa keluar haba, pokok tu sejuk. Jadi dapat memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan. Tumbuhan juga seperti manusia, dia juga tak boleh terlalu panas. Bila terlalu panas, enzim dalam tumbuhan tu akan musnah. Jadi proses kimia tak boleh berlaku. Rosak. Jadi macam mana dia nak sejukkan diri dia? Dia buatlah transpirasi. Kalau manusia, kita buat perpeluhan. Kita mengeluarkan peluh.
Okey. Yang ketiga, dengan adanya transpirasi, pokok tadi dapat menggerakkan air dan garam mineral. Cikgu rasa poin nombor 3 ni nak sama dengan poin nombor 1. So, poin nombor 1, 2, 3. Poin nombor 1 dengan 3 ni kita boleh selaraskan lah. Transpirasi menghasilkan daya tarikan yang menggerakkan air dan garam mineral daripada akar ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey. Jadi kita boleh buat rumusan kenapa transpirasi diperlukan. 2 je lah. Transpirasi menolong mengangkut air dan garam mineral. Sebab transpirasi itu akan menghasilkan daya tarikan. Jadi faham. Jadi untuk ini saya nak awak buat nota. Nota macam mana? Okey, nota macam ni. Okey, macam ni contoh Saya nak awak buat nota, awak tulis macam ni Contohnya lah. Contohnya daun. Kita kata sini daun. Daun. Okey, daun yang pertama kita belajar 2.2 sebagai organ pertukaran gas kan. Organ pertukaran gas. Organ pertukaran gas. Gas apa? Gas oksigen dan gas karbon dioksida. 2 gas ni lah. Itu untuk 2.2. Untuk 2.3, organ utama transpirasi kan. Organ utama transpirasi. Okey, untuk organ utama transpirasi ni, saya nak kita pecahkan. Jadi awak boleh buat sini maksud transpirasi. Okey, sini saya. Okey. Maksud transpirasi. Maksud dia jadi saya nak awak buat pecahan macam ni Maksud maksud transpirasi tu. Bolehlah tulis kat sini, buat kotak ke maksud transpirasi. Okey, ambil kat mana? Ambil kat dalam buku teks lah. Tulislah maksud transpirasi apa-apa. Kemudian tempat berlakunya transpirasi. Tempat berlaku di mana? Di daun kan. Sebab ada stoma. Okey, tempat berlaku nombor 1, nombor 2 tempat berlaku. Kemudian nombor 3, kepentingan transpirasi. Okey. Boleh tarik kat sini. Kepentingan transpirasi. Kepentingan transpirasi nombor 3. Jadi boleh tengok juga jawapan ada 2 kepentingan transpirasi. Okey. Jadi nak buat kotak pun boleh, nak buat apa-apa pun boleh lah. Okey. Kepentingan nombor 1, nombor 2. Kepentingan dia contoh dia macam ni lah. Kepentingan dia menghasilkan, okay, saya padam ni. Kepentingan dia, okay, yang pertama, kepentingan dia yang pertama menolong menyerap, menggerakkan air dan garam mineral. Sebab transpirasi menghasilkan daya tarikan. Sebab transpirasi
menghasilkan daya tarikan. Kan? Dari akar. Dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Yang kedua menyejukkan pokok. Menyejukkan tumbuhan. Sebab apa dia? Sebab uap air yang terkeluar, uap air yang tersejat membawa haba bersamanya. Jadi dia sejuk. Okey. Jadi awak bolehlah kalau macam ni saya macam buat highlight sikit. Okey. Menyejukkan tumbuhan. Okey. Ni. Macam tu lah. Okey. Jadi saya nak awak penuh. Dan satu lagi yang kita satu maksud, dua tempat berlaku, tiga kepentingan, dan kita ada satu lagi. Kalau boleh kita tarik kat sini. Okey, silap. Mana tadi kepentingan? Okey. Kan? Jadi kita boleh tarik satu lagi kat sini ni. Tarik satu lagi. 4 kan? Faktor yang mempengaruhi transpirasi. Faktor yang pengaruhi transpirasi. Ada berapa faktor? 1, 2, 3, 4. Boleh tengok dalam buku teks. Okay. Faktor cahaya, faktor kelembapan udara, faktor suhu dan faktor pergerakan udara. Jadi saya nak awak buat nota macam ni. Kalau tak macam ni pun, kalau tak semestinya macam ni. Kalau nak buat bentuk macam lain pun boleh. Janjinya isi-isi penting tu ada kat dalam nota awak tu. Isi-isi penting yang saya nak tu. Okey? Okey, seterusnya kita nak tengok, kita sambung balik buku teks. Okey, faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Kita tengok ni faktor persekitaran. Apa dia faktor persekitaran? Yang pertama sekali keamatan cahaya. Okey, keamatan cahaya. Faktor cahaya lah. Faktor cahaya. Faktor keamatan cahaya tu maksudnya dia nak bagi tahu cahaya tu terang ke, cahaya tu gelap ke. Tu maksud dia faktor keamatan cahaya. Okey, apa hubungan faktor keamatan cahaya ni dengan transpirasi? Apa hubungan dia? Okey, saya highlightkan kat sini. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggilah kadar transpirasi. Tu hubungan dia. Semakin terang cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Sebab kat sini dia tak tulis sebab kan. Jadi saya nak awak tambah. Sebab kita boleh tulis sini sebab kan. Kenapa ni berlaku? Allah, silap. Kenapa ni berlaku? Sebab dia. Okay, sebab dia. Bila cahaya banyak, stoma akan terbuka luas. Sebab dia ni stoma.
terbuka luas. Bila ada cahaya, bila stoma tu terbuka luas, jadi wap air boleh keluar dengan banyak. Okey. Kemudian dia kata, sekiranya keamatan cahaya bertambah, kadar transpirasi pun akan meningkat. Kalau kita tengok graf ni kan, kalau kita tengoklah dekat graf ni, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Sampailah akhirnya graf ni jadi mendatar. Mendatar tu maksudnya jadi malar. Jadi malar. Malar ni rata lah. Okey. Sekarang ni, kalau kita tambahkan lagi cahaya, transpirasi tak akan meningkat lah. Sebelum ni kalau kita tambahkan cahaya, transpirasi meningkat. Tapi sampai satu titik di mana bila kita tambahkan lagi cahaya, transpirasi tu dia dah stop. Sebab apa? Sebab kelembapan relatif udara, suhu dan pergerakan udara menjadi faktor penghalang. Penghat ni penghalang. Itu maksud dia. Okey, seterusnya kita tengok suhu. Faktor suhu pula. Faktor yang kedua, suhu. Okey. Apa hubungan dia? Okey, semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar transpirasi. Peningkatan suhu meningkatkan, semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar transpirasi. Itu hubungan dia. Sebab ni sebab dia ada kat sini. Sebab peningkatan suhu akan meningkatkan tenaga kinetik molekul air. So, sebab dia ada kat sini. Jadi, saya padam ni. Sebab dia, inilah sebab dia ni. Sebab dia. Ini sebabnya. Sebab peningkatan suhu akan meningkatkan tenaga kinetik molekul air. Jadi bila molekul air tu dapat banyak tenaga kinetik ni untuk molekul air tu bergerak. Jadi molekul air tu dapat terlepas keluar daripada daun, pergi ke persekitaran. Saya harap awak boleh faham lah. Semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar transpirasi. Sebab apa? Sebab suhu tu boleh meningkatkan tenaga kinetik molekul air. Jadi molekul air tu boleh tersejat dengan lebih cepat. Mungkin tak berapa nak jelas. Saya tunjuk gambar kat sini. Kita tengok gambar keratan rentas daun. Kalau ada kat sini gambar okey. Tengok sini. Okey. Yang ni adalah sel pengawal. Wap air ada kat sini ni. Wap air kat sini. Yang ni wap air dalam ni. Ni wap air. Jadi bila suhu panas, air ni akan cepat tersejat keluar. Sebab dia ada banyak tenaga kinetik. Air ada banyak tenaga kinetik dan air akan tersejat dengan lebih cepat ke persekitaran. Okey. Seterusnya kita sambung faktor apa pula? Okey, faktor kelembapan relatif udara. Apa maksudnya ni? Okey. Faktor hubungan dia semakin rendah kelembapan relatif udara di sekeliling. Maksudnya semakin rendah kelembapan udara, maksudnya udara tu panas lah, udara tu kering. Bukan panas, kering. Kelembapan udara kurang, maksudnya molekul air dalam udara tu kurang. Maksudnya udara tu kering. Apabila ini berlaku, kadar transpirasi akan meningkat. Kadar transpirasi akan meningkat lah. Okey, semakin rendah kelembapan udara, maksudnya semakin kering.
kadar transpirasi semakin meningkat. Kalau kita tengok graf dia macam ni lah. Ini kelembapan udara tinggi. Sorry. Kadar kelembapan udara rendah, transpirasi tinggi. Kadar kelembapan sampai dekat ujung sini, kadar kelembapan udara adalah tinggi. Bila udara lembap, contohnya lepas hari hujan, atmosfera banyak dengan molekul air. Jadi pokok tu dia kurang melakukan transpirasi. Jadi kadar transpirasi jadi rendah. So graf ni macam ni. Okey. Ni hubungan dia. Semakin rendah kelembapan relatif udara di sekeliling, semakin cepat uap air tersejat daripada stoma. Jadi kadar transpirasi semakin tinggi. So hubungan dia macam ni lah. Hubungan dia awak ambil macam ni. Saya nak bagi awak faham macam ni. Saya padam ni. Hubungan dia kita tulis macam ni lah. Kita susun balik kita punya nota kita ni. Semakin rendah kelembapan relatif udara di sekeliling, semakin tinggi kadar transpirasi. Sebab apa? Sebab apa awak ambil yang ni? Sebab ni. Sebab semakin cepat uap air tersejat daripada stoma. So yang ni sebab. Yang merah ni hubungan. Okay. Yang ni hubungan. Ni hubungan. Okey, lagi sekali. Semakin rendah kelembapan relatif udara di sekeliling, semakin tinggi kadar transpirasi. Sebab ambil yang ni. Okey. Sebab dia ambil warna biru tu. Sebab semakin cepat uap air akan tersejat keluar daripada stoma. Okey. Yang ni pun sama. Yang suhu ni pun saya nak awak buat macam tu juga. Okey. Saya terang balik suhu ni lah. Sebab kita nak susun lain. Okey, kita buat macam ni. Untuk suhu ni, sini dia tak ada tulis hubungan sangat. Saya nak awak tulis hubungan. Hubungan dia tulis kat sini. Hubungan dia semakin tinggi suhu, semakin tinggi transpirasi. Ini hubungan. Sebab yang warna biru ni. Sebab peningkatan suhu akan meningkatkan tenaga kinetik molekul air. Yang ni sebab. Setiap hubungan tu mesti ada sebab. Okey. Yang ni pun sama. Yang warna hijau ni adalah hubungan. Semakin yang ni hubungan. Ni hubungan. Yang ni sebab dia ni. Ni sebab. Yang warna merah ni sebab. Sebab apa? Bila semakin tinggi keamatan cahaya, kadar transpirasi makin tinggi. Sebab bila banyak cahaya, stoma makin terbuka luas. Bila stoma makin terbuka luas, air boleh hilang dengan banyak. Okey nah? Saya nak awak susun nota tu macam tu. Jadi awak kena buat. Nanti saya tunjuk macam cara nak buat. Pergerakan udara. Okey, kita tengok macam mana graf dia. Pergerakan udara. Okey, kita ambil hubungan dia macam ni. Kita ambil hubungan dia semakin laju pergerakan udara, maksudnya semakin berangin lah. Semakin tinggilah kadar transpirasi.
Oh, pokok tu kalau dia kena angin, kalau angin bertiup laju, dia akan banyak hilang air daripada tumbuhan tu. Ni hubungan. Sesuai lah dengan graf ni. Ni macam nampak tak graf dia macam ni? Okey. Sebab apa? Sebab saya ambil pen warna lain. Sebabnya pergerakan udara tadi menolong menyingkirkan molekul air yang tersejat keluar daripada daun. Tu sebab dia. Ini sebab. Contohnya macam ni. Saya tunjukkan gambar rajah ni. Gambar rajah tadi tu saya rasa dapat membantu awak. Okey, gambar rajah ni lah. Gambar rajah ni. Saya zoomkan. Okey, tengok sini lah. Okey, kita tengok lagi sekali. Kita tengok. Contohnya macam ni lah. Contohnya macam ni. Okey, contohnya macam ni. Ini kan ada molekul air. Jadi molekul air ni pun keluar. Keluar duduklah berhampiran dengan liang stoma tadi. Jadi bila datang angin, bila ada angin ataupun udara bergerak, angin ini akan menolak uap air ni ke tempat lain. Bila dia tolak tempat lain, kat sini dah tak ada molekul air. Bila tak ada molekul air, air boleh keluar lagi tak? Air akan keluar lagi. Banyaklah molekul air keluar lagi. Kemudian datang lagi sekali angin. Angin ni akan tolak molekul air yang terkumpul ni pergi ke tempat lain. Bila pergi tempat lain, tak ada dalam molekul air ni. Tak ada dah. Sebab dia dah pergi tempat lain. Kemudian, boleh tak keluar lagi molekul air? Boleh lagi keluar. Keluar lagi molekul air. Datang lagi angin. Angin ni akan tolong bawa molekul air yang terkumpul dekat dengan stoma ni pergi tempat lain. Sebab itulah bila lagi berangin, lagi tinggi kadar transpirasi. Sebab daripada tadi dalam buku kata. Sebab pergerakan udara menyingkirkan molekul air yang tersejat keluar daripada daun. Pergerakan udara tadi menolong menyingkirkan ataupun membawa molekul air yang tersejat keluar daripada permukaan daun. Dia pergi tempat lain. Nanti keluar lagi molekul air yang baru. Bila angin datang, angin tu akan tolak molekul air yang keluar tu pergi tempat lain. Boleh keluar lagi. Sebab kalau molekul air tu duduk ataupun ada berhampiran dengan liang stoma, molekul air yang dekat dalam daun tu tak boleh keluar. Dia jam lah. Jadi bila dah kat luar tu dah kosong, dah tak ada molekul air yang baru daripada daun tu bolehlah keluar lagi sekali. Okey? Jadi saya nak awak buat macam ni, buat kotak macam ni. Nota untuk nota. Jadi awak kena tulis nota. Macam ni. Contohnya macam ni. Awak buat nota macam tadi tu. Katalah. Buat nota. Buatlah macam mana pun tak kisahlah. Contohnya macam ni. Macam tadi tu kan. Okey. Macam tadi tu. Ni cahaya. Yang ni suhu. Yang ni pergerakan udara. Yang ni kelembapan. Contohlah dah. Jadi saya nak awak lukiskan graf.
lukiskan graf. Nombor 1 tulis hubungan. Lepas tu sebab. Pun sama. Cahaya, suhu, penyebabkan. Nombor 1 graf. Nombor 2 hubungan. Nombor 3 sebab. Untuk muka surat 37. Okey.